الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam kuliah ini dengan izin Allah, dengan kehendaknya, dengan kuasanya. Kita dapat sama-sama pada malam ini. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat melakukan amal ini. Ya, dapat belajar, dapat mengajar, dapat belajar. Kalau tidak ada petunjuk, kalau tidak ada taufik daripada Allah Ta'ala, tentulah kita tidak akan terbimbing, terpimpin untuk melakukan amal soleh yang antara lain termasuklah belajar. Belajar ni pun sebahagian daripada amal soleh. Kerana belajar tu dituntut oleh Allah SWT. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, saudara-saudari yang budiman, pada malam ini insya-Allah saya akan membahaskan tajuk sifat zatiyah, sifat fi'liyah, sifat jamaliyah dan sifat jalaliyah. Ini antara tajuk yang penting untuk memahami Asma'ullahil Husna. Sebagaimana saya nyatakan dalam kuliah-kuliah sebelum ini, ya, kita bukan terus belajar huraian setiap nama Allah itu, tetapi kita kena belajar kaedah dulu. Kerana dengan kaedah ni nanti kita akan dapat memahami nama-nama Allah Ta'ala itu dengan lebih baik, dengan lebih tepat. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada nota yang saya kongsikan itu, ya. Saya buka nota ni. Saya mohon maaf kerana malam ni saya tak dapat memulakan kuliah pada pukul 9.30, ya. Kerana ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Tapi alhamdulillah kita pegang kepada kaedah fiqh, ma la yadruku kullu la yatruku kullu. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya setakat mana yang kita dapatlah ruang yang ada tu. Orang Melayu kata, daripada cempedak baiklah nangka, daripada tidak baiklah ada. Jadi dengan ruang dan peluang yang Allah Ta'ala bagi ini, kelapangan masa, ya, kesihatan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ada dua nikmat yang manusia selalu terpedaya, selalu
tertipu, terpedaya iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Jadi mudah-mudahan pada malam ini Allah Ta'ala Al-Wahhab, Maha Pengurnia, Allah mengurniai kita kesihatan, mengurniai kita kelapangan masa. Jadi sebagai hamba yang bersyukur pada Allah SWT, kita menggunakan kedua-dua nikmat itu untuk mencari keredaan Allah SWT. Kita menghayati kata-kata Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ijlis bina nu'min sa'ah. Marilah kita duduk sebentar untuk menggilap iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Muaz bin Jabal ni apabila baginda mengutus Sayyidina Muaz bin Jabal ni menjadi qadi, menjadi guru, menjadi pendakwah ke Yaman, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innaka ta'ti qauman min ahli kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bermaksud sungguhnya engkau akan menemui golongan ahli kitab, iaitulah penduduk yang ada di Yaman, maka ajaklah mereka, serulah mereka kepada menyaksikan, bersaksi, ia bersyahadah bahawa tidak Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Jadi ini salah satu pada hadis yang menjadi dalil kepada kata-kata ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Belum lagi solat, belum lagi zakat, belum lagi puasa. Ya, sebagaimana kata Haji Ahmad Melaka dalam Nazam Tauhid yang saya rasa saya dah sebut pada minggu lepas. Ya, hai saudara, kami khabar akan kamu mengenal Allah fardu-ain atas kamu. Sabda Nabi, awaluddin ya ma'rifat, bukan salat, bukan siyam, bukan zakat. Jadi ulama mengemukakan ungkapan awaluddin ma'rifatullah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain yang saya bacakan tadi ya. Dan ada lagi beberapa hadis yang lain. Dan sudah tentu berdasarkan Quran ya. Sebelum hadis itu tentulah Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kamu mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas segala-galanya. Dan Allah Ta'ala itu pengetahuannya meliputi segala perkara. Jadi Allah menyatakan dalam ayat ini, lita'alamu, supaya kamu mengetahui. Demikian juga ayat yang selalu saya baca, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, maka ketahuilah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi berdasarkan kepada dua ayat ini dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas bahawa awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tetapi nak mengenal Allah itu bagaimana? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, biman kana maknunan fa'urifa bil asma. Ya, dengan Allah yang tiada nyata, maka dikenal dengan namanya. Ya, Allah Ta'ala itu dapat kita kenali menerusi nama-namanya. Kerana Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, wa fi itsbati asma'illahil husna itsbatu sifatihil ula. Apabila kita meyakini Allah itu mempunyai nama-nama yang terbaik, bermakna kita mesti meyakini Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang tertinggi, artinya sifat kesempurnaan, sifat ketuhanan. Jadi al-asma' dalatun ala sifat, kata guru saya, al-asma' dalatun ala sifat. Nama-nama itu menunjukkan sifat. Nama-nama Allah ini adalah sifat-sifat Allah. Jadi malam ni kita akan berbicara tentang sifat asma'ullahil husna. Sebenarnya nota ni baru hari ni saya buat siap. Ya, saya dah lama nak bentang dah tajuk ni kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari. Kerana ini antara tajuk yang penting bila kita mempelajari asma' Allahul Husna.
apabila saya mengajar huraian nama-nama Allah nanti, insya-Allah satu persatu daripada nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya sehinggalah As-Sabur, ya 99 nama Allah daripada riwayat Imam Tirmizi. Ya, dalam huraian itu nanti insya-Allah saya akan sebut sifat zat, sifat fi'il, sifat perbuatan, ya. Sifat fi'liyah, sifat zatiyah, sifat zat, sifat fi'il, sifat zat, sifat perbuatan, ya sifat jamaliyah, keindahan, sifat jalaliyah, kehebatan. Jadi tak adalah tuan-tuan kebingungan ataupun kehairanan, ya, kerana tak pernah dengar istilah tu. Jadi kita belajar istilah dulu. Nanti bila masuk huraian nama-nama Allah itu, bila dengar nanti istilah tu saya sebut, tuan-tuan dah ada rujukan. Dah ada pengetahuan awal. Ini sangat penting. Ya, sebab nama-nama Allah Ta'ala tu nanti ada yang merujuk pada yang ini, ada yang merujuk pada yang ini. Nanti saya akan huraikan. Jadi keterangan ini saya ambil daripada kitab Ta'rifat oleh Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah Ta'ala. Ini kitab yang sangat terkenal, ya. Mungkin yang ada dalam kalangan tuan-tuan ni yang bidang syariah ke usuluddin ke ataupun bidang pengajian Islam, mungkin pernah didedahkan kepada kitab ini, kitab Ta'rifat ini, ya. Tapi seingat saya tidak ada lagi diterjemah. Kitab ni belum lagi diterjemah kepada bahasa Melayu, ya. Isinya sangat berharga, maka saya berkongsi pada malam ni dengan tuan-tuan. Ya, tak kira lah sama ada tuan-tuan pernah pelajari bahasa Arab ataupun tidak, itu tak ada masalah kerana keterangan-keterangan ni boleh kita terjemahkan. Kerana Allah Ta'ala yang Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah Ta'ala ni mengajari kita banyak perkara. Allah Ta'ala berfirman, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari insan apa yang tidak diketahuinya oleh insan itu, ya. Kerana Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada perut ibu kita, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Firman Allah Ta'ala bermaksud, dan Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa pun. Sebelum saya teruskan, suara saya jelas tak, tuan-tuan? Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Kosong. Kita ni lahir dalam keadaan jahil. Tak punya apa-apa. Walaupun kemudian harinya, beberapa tahun kemudian bergelar sebagai sarjana, sebagai profesor, sebagai pakar, ya, sebagai doktor, sebagai jurutera, tapi waktu lahir itu from zero to pro, from zero to hero, daripada sifar menjadi pakar. Macam mana dia boleh jadi pakar? Dulu sifar tu waktu lahir dia tak tahu apa pun. A, B, C, alif, bata, 1, 2, 3, tak tahu. Ya. So itu ulama buat membilang daripada Esa. Ya, sebenarnya orang dulu-dulu ni mereka mengaji, mereka mendalami agama, mereka mendalami ilmu tauhid. Sebab itu keluar ungkapan macam tu. Dia bukan sekadar masalah membaca alif bata, membilang 1, 2, 3. Sebab kata-kata ni dia ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Mengaji daripada alif. Raja Ali Haji rahimahullah ta'ala, almarhum Raja Ali Haji, ulama dari Pulau Penyengat, ya. Pada zaman dahulu beliau mengarang kitab pengetahuan bahasa. Saya dah sebut dalam kuliah terdahulu. Saya suka mengulang-ulang, ya. Tuan-tuan jangan jemu, ya, saya mengulang-ulang tu kerana muzakarah, hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu tu dengan mengulang-ulang. Bila kita ulang kita ingat, practice makes perfect, orang putih cakap.
Ya, orang Melayu cakap lancar kaji kerana diulang, pasar jalan kerana diturut. Maksudnya berkat mengulang itu, akhirnya kita ingat, kita makin faham. Dan ini teladan daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ. Dan sesungguhnya kami telah mengurniaimu, wahai Muhammad, 7 ayat yang berulang-ulang, ia diulang-ulang. Iaitu surah Al-Fatihah. Sebab itu tak ada orang lupa surah Fatihah. Pernah tak ada berlaku kes imam sangkut baca Fatihah? Terlupa sambungan ayat. Tak, kerana bila diulang-ulang tu dia lekat. Kata guru saya, ma karra qarra ataupun ma takarrara taqarrara, apa yang berulang-ulang itu lekat. Sebab itu kalau kita tengok teladan daripada Allah Ta'ala, kita baca Quran, banyak ayat-ayat yang macam sama ayat ni dengan ayat yang sebelumnya dalam surah lain. Jadi Allah mengajar kita perulangan itu, ya, satu kaedah untuk kita mengingat, memaham. Kadang-kadang kali pertama dengar tak faham, dengar kali kedua, kali ketiga, kali empat, kefahaman itu mula timbul, ya, baru nampak. Dan juga mengingat, boleh mengingat, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan sebenarnya kekuatan mengingat itu strong memory, ya, quwwatuz zakirah ni kurniaan Allah. Oh, suara saya sayup. Minta maaf, ya. Mudah-mudahan jelas, ya. Kalau tak jelas pun nanti mudah-mudahan rakaman tu jelas dan boleh didengar lah. Didengar semula, ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala ni Maha mengetahui. Teknologi ni pun Allah ajar, ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kerana manusia lahir dalam keadaan tak tahu apa-apa. Seperti mana ayat yang saya bacakan tadi itu. Kemudian 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia apa yang mereka tidak ketahui. Salah satu daripada yang Allah ajar disebut dalam ayat lain. Jadi semua ayat yang saya baca ni tadi merupakan tafsiran kepada nama Allah Al-Alim. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kita tak akan dapat memahami Asma'ullah Al-Husna ni dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak mendalami Al-Quran. Sebab saya dah sebut dalam kuliah terdahulu, Al-Imam Syafi'i rahmatullah kata, wa jami'ul Qur'ani syarhu asma'illahil husna. Seluruh Quran itu adalah huraian kepada nama Allah. Sebab itu tak boleh huraian nama Allah ni tak boleh pakai fikiran sendiri. Ya, kita ni jangan jangan sembarang makan, kata orang, ya. Cakap pun begitu juga, jangan sembarang cakap. Kita nak bercakap ni kena ada sandaran. Tambah pula nak bercakap tentang Allah. Mana boleh kita memandai-mandai. Ya, mesti ada ilmu, kerana Allah Ta'ala berfirman wala taqfu ma laysa laka bil ilm. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Ya. Dan Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab Aqidah Tahawiyah berkata, ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang. Kalau kita nak selamat lah. Kalau kita tak nak sesat. Wala nakhudu fillah. Kata Imam Tahawi, Ahlussunnah berpegang dengan prinsip wala nakhudu fillah. Ahlussunnah kata kami tidak akan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ilmunya sumbernya mana? Quran, sunnah. Nak urai nama Allah ni mesti kuasai Quran dan sunnah. Mesti menguasai bahasa Arab. Jadi nama Allah Al-Alim itu terhurai antara lain dengan ayat 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajari, sebab Allah itu dia mempunyai ilmu. Maha mengetahui, bukan mengetahui, maha mengetahui. Ya, segala ilmu itu puncanya daripada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam surah Al-Baqarah kata-kata malaikat. Ya Allah Ta'ala hikayatkan. Maksudnya engkau, kami tak ada ilmu kecuali apa yang engkau ajari kami. Sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi salah satu yang Allah ajari insan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa dia? Salah satu yang Allah ajari insan, 'allamahul bayan dalam surah Ar-Rahman. Allah mengajari insan
kemampuan mengungkap, kemampuan berkata-kata. Jadi kemampuan mengungkap ni Allah Ta'ala yang jadikan sebenarnya. Ya, kemampuan kita untuk memahami, kemampuan untuk mengungkap apa yang kita faham tu Allah Ta'ala yang jadikan. Jadi segala kefahaman, segala ingatan, segala kemampuan untuk menyampaikan ilmu, untuk memahami, itu semua datang daripada Allah SWT. Ya, kalau bab faham ni misalnya Allah Ta'ala berfirman, فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَانَ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Kami beri kefahaman tentang perkara itu kepada Nabi Sulaiman. Jadi Allah Ta'ala ni dia Al-Wahhab, Maha Pengurnia. Allah kurniakan, bukan saja Allah kurniakan ilmu, Allah juga yang mengurniakan kefahaman. Kadang-kadang kita belajar tak faham-faham. Merayulah kepada Allah Ta'ala Al-Fattah, yang Maha Membuka. Mudah-mudahan terbuka segala yang terkunci. Kefahaman yang terkunci terbuka. Pengetahuan yang terkunci terbuka. Zikirkan nama Allah Al-Fattah. Ya, antaranya dengan dia sebagaimana saya sebut dalam kuliah minggu lepas. Ya, ada 3 kaedah menyebut nama Allah Ta'ala ni. Sama ada misalnya kalau Fattah tu Fattah, Fattah, Fattah. Ataupun Al-Fattah, Al-Fattah. Ataupun Ya Fattah, Ya Fattah. Jadi mana-mana tu dia termasuk dalam makna menyebut nama Allah SWT. Cuma nanti saya akan ajar pada peringkat yang lebih lanjut, saya akan ajar kenapa ada sebutan Fattah saja, ada Al-Fattah, kenapa ada pula Ya Fattah, apa? Ada beza tak antara yang pertama dan kedua dan ketiga? Dia ada perbezaan sedikit sebanyak. Cuma ketiga-tiganya telah terangkum dalam makna wadhkuri isma rabbika bukratan wa asila. Allah Ta'ala perintah kita dan sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Ya. Bahkan dalam ayat Allah Ta'ala sebut wadhkurullah zikran katsira. Wadhkurullah katsira, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Macam mana nak sebut? Itulah katakan nama Al-Fattah tu boleh kita sebut Fattah, Fattah yang merujuk pada Allah Ta'ala yang Maha Membuka, Al-Fattah, dan juga Ya Fattah. Kalau nak berdoa, biasanya kita seru dia dengan Ya Fattah. Ya. Jadi mudah-mudahan segala yang tertutup, segala yang terkunci, Allah Ta'ala buka kepada kita. Allah mafta'alina abwabal ilmi. Ya Allah bukakanlah pada kami pintu ilmu. Allah mafta'alina abwabal fahmi. Ya Allah bukakanlah pada kami pintu kefahaman. Ya. Jadi insya-Allah bila kita ulang-ulang tu nanti kita makin faham, makin ingat. Dan nanti ya kita boleh pula berkongsi dengan orang. Ilmu tentang nama-nama Allah Ta'ala ni. Baik, kita masuk kepada ni Asma'ullahil Husna. Sifat zatiyah, fi'liyah, jamaliyah dan jalaliyah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, janganlah gunsing dengan istilah-istilah ni. Ya. Yang penting kita faham apa maksud istilah tu. Nanti saya akan huraikan ya. Imam Al-Jurjani. Jadi kitab ni dalam bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan-puan yang tidak mampu berbahasa Arab, saya terjemahkan ya untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ilmu tu kita dapat sampaikan melalui terjemahan ya. Jadi menterjemah itu juga satu daripada kemampuan yang Allah jadikan pada manusia. Al-bayan tadi, al-alamul bayan itu terangkum dalam itu menterjemah. Mengungkapkan daripada satu bahasa ke bahasa lain ya. Sebagai jalan untuk memahami. Namun itu semua Allah Ta'ala yang jadikan kemampuan itu. Qala al-Imam Al-Jurjani rahimahullah ta'ala, as-sifat az-zatiyah hiya ma yusafu Allah biha wa la yusafu bididdiha. Nahwul qudrati, ataupun nak baca nahwal qudrati wal izzati wal azamati wa ghairiha. Kemudian as-sifat al-fi'liyah hiya ma yajuzu an yusafa Allah bididdihi kar-ridha wal rahmati was sukhti wal ghadabi wa ghairiha.
والسخط والسخط. الصفات الجمالية ما يتعلق باللطف والرحمة. الصفات الجلالية هي ما يتعلق بالقهر والقوة والعظمة والسعة. Ya, daripada kita ta'rifat, itu halaman maksudnya muka surat 136. Nanti saya ambil kitabnya, mungkin ada yang apa. Saya ambil kitab ni, mungkin ada yang berkemampuan untuk baca kitab Arab, boleh rujuklah kalau ada kitab ni, At-Ta'rifat oleh Imam Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala. Dia kitab Ta'rifat ni dia mengandungi istilah-istilah dalam bidang agama lah, istilah dalam bidang syariat, usuluddin dan sebagainya. Baik, saya terjemahkan. Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah ta'ala berkata, sifat zatiyah, sifat diri lah, zat ya, ataupun diri. Sifat zatiyah ialah sifat yang dirujukkan kepada Allah. Maknanya sifat Allah, merupakan sifat Allah. Dan bukan sifat yang sebaliknya. Tak boleh Allah tu disifatkan sebaliknya. Sebagai contoh, berkuasa. Berkuasa ni sifat yang dirujuk kepada Allah. Allah ada sifat berkuasa. Ya, kalau dalam Asma'ullah al-Husna tu ada nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qawi, ya, Al-Matin. Ini ya, Al-Qahar juga, Al-Jabbar. Ini antara nama-nama Allah Ta'ala yang merujuk pada kekuasaan. Ya, kekuasaan yang mutlak. Jadi boleh tak kita katakan sebaliknya? Allah lemah, kan lawan berkuasa ialah lemah. Lawan berkuasa ialah lemah. Adakah boleh Allah tu disifatkan lemah? Tak boleh. Jadi kalau tak boleh disifatkan sebaliknya, itu dipanggil sifat zatiyah. Allah berkuasa. Allah itu Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Dia berkuasa, malah dia berkuasa penuh, Al-Muqtadir. Boleh tak kita sifatkan sebaliknya? Allah lemah, dhaif. Ataupun Allah Ta'ala itu digagahi. Itu dalam kita lama ya. Allah itu lemah. Boleh tak kita sifatkan Allah Ta'ala itu lemah? Tak boleh. Jadi kalau tak boleh disifatkan sebaliknya, maka mestilah Allah itu berkuasa. Berkuasa itu sifat zatiyah. Ya, mustahil Allah itu lemah. Itu bagi sifat zatiyah. Sama juga mulia. Boleh tak kita kata Allah itu hina? Tak boleh. Ataupun boleh tak kita kata Allah itu tidak mulia? Allah itu tidak berkuasa? Allah itu agung. Boleh tak kita kata Allah itu tidak agung? Tak boleh. Jadi kalau tak boleh sebaliknya, itu dipanggil sifat zatiyah. Ya, contohnya nama Allah Ta'ala Al-Qadir, Maha Berkuasa, kan? Ya, nama Allah Ta'ala Al-Aziz, yang Maha Mulia. Ada juga yang menterjemahkan yang Maha Perkasa. Kemudian nama Allah Al-Azim, yang Maha Agung. Baik, bila kita rukuk, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, dengan pujian kepadanya. Jadi Al-Azim itu sifat zatiyah. Kenapa disebut sifat zatiyah? Kerana tak boleh disifatkan sebaliknya. Boleh tak ada kita sifatkan Allah itu tidak agung? Tak boleh. Mana boleh tidak agung? Ya. Dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW sabda, Al-kibriya'u izari wal-azamatu, Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Maksud hadis Qudsi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kebesaran itu adalah selendangku. Dan kebesaran itu ialah selendangku.
Dan keagungan itu ialah kainku. Tapi jangan salah faham hadis ni. Hadis kursi ni bukan bermaksud Allah tu ada selendang, Allah tu pakai selendang, Allah tu pakai kain. Tak, ini bahasa ibarat. Ini bahasa kiasan. Sebenarnya bahasa kiasan ni, metafora ni, bahasa figuratif ni, dalam semua bahasa, dia bukan bahasa Arab saja, bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni. Bahasa-bahasa ibarat ni. Ya, bahasa-bahasa kiasan. Jadi yang dikatakan bila disebut dalam hadis kursi ini, kebesaran itu selendangku dan keagungan itu kainku. Maksudnya apa? Dia ibaratnya macam ginilah. Kan pada tubuh kita ni sentiasa ada pakaian. Walaupun kita bersalin pakaian, maksudnya tetap juga kita memakai pakaian. Kita tukar pakaian. Maknanya sentiasa, selalu kita berpakaian. Maka Allah Ta'ala bila disebut dalam hadis kursi tadi, kebesaran itu selendangku dan keagungan itu kainku, bermaksud apa? Sifat kebesaran dan keagungan itu tidak pernah bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Tidak pernah lekang daripada Allah. Sentiasa Allah Ta'ala itu. Sentiasa. Sedia dan sentiasa. Dan selama-lamanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kebesaran dan keagungan. Itu maksud selendang dan pakaian tadi, itu bahasa ibarat. Bagaimana selendang dan kain tadi tidak lekang kepada tubuh kita, maka demikianlah sifat kebesaran keagungan itu tak pernah lekang kepada Allah Ta'ala. Ya, itu maksud dia. Saya rasa jelas ya sifat zatiah ni. Kalau tak jelas nanti boleh dengar semula lah. Ya. So nanti bila kita belajar semua Allah Subhanahu ada nama Allah yang merujuk pada sifat zatiah. Macam tadilah Al-Qadir, Maha Berkuasa, Al-Aziz, Maha Mulia, Al-Azim, Maha Agung, itu semua merujuk pada sifat zatiah. Sekadar contoh lah. Nanti bila tuan-tuan mengaji dengan saya, huraian nama-nama Allah itu bila saya sebut nanti nama ni merujuk pada sifat zatiah, nama ni merujuk pada sifat yang lain, tuan-tuan dah ada pengetahuan awal. Tak adalah tuan-tuan kehairanan, kebingungan ya. Istilah-istilah tu ya. Istilah-istilah ni jangan pening lah ya. Tak hafal istilah ni pun tak apa. Yang penting kita faham. Macam kita belajar tajwid. Kita belajar tajwid, kita tak hafal pun istilah-istilah tajwid tu. Banyak kan istilah tajwid. Tapi kita faham, kita baca ikut hukum tajwid. Walaupun orang tanya apa nama hukum ni, bacanya betul tapi apa nama hukum ni tak tahu. Tak ingat, bukan tak tahu, tak ingat. Ya. Kemudian yang kedua sifat fi'liyah, iaitu sifat perbuatan adalah sifat yang dirujukkan kepada Allah dan boleh juga sifat yang sebaliknya. Sebagai contoh, meredai. Allah Ta'ala meredai Nabi Muhammad SAW. Boleh tak kita kata sebaliknya? Allah tidak meredai. Tadi Allah meredai. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah tidak meredai Abu Lahab. Nampak? Allah meredai, Allah juga tidak meredai. Allah boleh meredai, Allah boleh juga tidak meredai. Jadi bila boleh disifatkan sebaliknya, itu dipanggil sifat fi'liyah. Sama juga merahmati. Allah merahmati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Boleh tak kita kata sebaliknya? Kepada orang lain maksudnya. Allah tidak merahmati Abu Jahal. Bahkan Allah melaknati Abu Jahal. Bahkan Allah akan mengazab Abu Jahal. Ya, kerana rahmat itu artinya Allah nak kebaikan, Allah nak memberikan keampunan, nak memberikan kebaikan. Memurkai, itu pun sifat perbuatan juga. Allah memurkai orang-orang Yahudi yang meminda-minda kitab Taurat, yang membunuh para nabi. Boleh tak kita sifatkan sebaliknya? Allah tidak memurkai. Allah tidak memurkai orang yang gemar bertaubat. Allah memurkai orang yang suka melakukan dosa. Jadi boleh bila boleh disifatkan sebaliknya. Bahkan merahmati dan memurkai itu kan, meredai dan memurkai itu kan sifat yang berlawanan.
Kalau Allah meredai, berarti Allah tidak memurkai orang tu. Kalau Allah memurkai orang tu, berarti Allah tidak meredai orang tu. Dan kalau memurkai ini misalnya kan, kalau kita dalam asma Allah husna, misalnya ada nama Allah Ta'ala Al-Muntaqim. Allah Ta'ala Al-Muntaqim, artinya Allah Ta'ala yang maha membalas segala kejahatan. Allah memurkai perbuatan yang jahat, orang yang berbuat jahat, dan Allah membalas. Allah tidak membalas mereka, Allah tidak mengazab mereka. Ya, wa firman Allah Ta'ala, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah Ta'ala boleh mengampunkan sesiapa yang kendaki. Artinya mengampun itu sifat fi'liyah. Dan Allah Ta'ala boleh mengazab, artinya tidak mengampunkan. Allah boleh mengazab siapa yang kendaki. Itu sifat fi'liyah. Allah boleh mengazab, dan Allah boleh tidak mengazab. Allah boleh mengampunkan dan Allah boleh tidak. Itu pulang kepada Allah. Balik pada sifat 20 yang kita belajar. Sifat iradah. Fayaghfiru liman yasha. Sifat fi'liyah ni dia akan balik pada iradah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah Ta'ala mengampuni. Mengampuni itu sifat fi'liyah. Ada nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Jadi Allah mengampuni siapa yang kendaki, balik sifat iradah. Dan Allah Ta'ala mengazab sesiapa yang kendaki. Ya, Allah ada sifat Al-Muntaqim. Ini sifat perbuatan. Allah boleh membalas kejahatan dan Allah Ta'ala boleh juga tidak membalas. Artinya Allah ampunkan. Ada orang yang berdosa tapi Allah ampun. Bahkan banyak yang Allah Ta'ala ampunkan. Ya. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Musibah-musibah, bencana-bencana yang melanda kamu ni akibat dosa yang kamu lakukan. Dan Allah Ta'ala banyak mengampunkan. Kalau ikut kan dah apa? Dah tenggelam kita ni, dah musnah binasa kita. Tapi Allah tidak binasakan kerana Allah dah maafkan banyak kesalahan. Boleh saja Allah nak maafkan, boleh saja Allah tidak memaafkan. Itu terpulang kepada dia. Ada orang yang Allah tidak ampunkan. Dosa syirik misalnya Allah tidak ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi dosa lain Allah ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sedia mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Kemudian sifat jamaliyah, sifat keindahan. Ialah sifat yang berkaitan dengan layanan yang baik dan kasih sayang. Misalnya nama Allah Al-Latif. Allah melayani kita dengan lemah lembut, dengan baik. Al-Bar, Allah Ta'ala ni maha berbuat baik. Banyak Allah limpahkan kepada kita nikmat. Tak terbalas kita. Ya. Tak dapat kita balas jasa dan budi Allah. Maksudnya nikmat-nikmat Allah itu tak mampu kita syukuri semuanya. Jadi kita bersyukur sekadar yang kita termampu. Firman Allah Ta'ala, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Maka kamu ingat aku ingat kamu. Dan kamu bersyukur pada aku dan jangan kamu kufur. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah terima syukur kita. Sebenarnya bersyukur tu pun dah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kan kita bersyukur atas nikmat. Tetapi kemampuan, ya, dorongan untuk bersyukur tu timbulnya kan. Itu pun satu nikmat. Mampu bersyukur tu pun satu nikmat yang perlu disyukuri pula. Jadi syukur ni takkan habis. Ya. Dan Allah Ta'ala dia ada nama Asy-Syakur, maha membalas. Segala yang kita buat tu walaupun sikit tapi Allah balas lebih. Firman Allah Ta'ala, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Sesiapa melakukan satu kebaikan, Allah Ta'ala beri ganda balasannya sampai 10 kali ganda. Pahala tu kan. Tuan-tuan kalau nak faham nama Allah Syakur ni, antaranya, saya bagi satu contoh, nak faham nama Allah Syakur. Kita kalau orang bagi kita satu tapuai makanan, kita balas tak balik tapuai tu. Dia bagi kita satu tapuai makanan. Kita balas tak? Mungkin kita balas, mungkin tak. Kalau kita ada, kita balas. Biasa kita balas apa? Dia bagi satu kita tapuai makanan.
Kita ambil balik tapuai dia tu, bekas dia tu, kita bubuh makanan, kemudian kita pula bagi balik pada dia. Macam dulu-dululah kalau di kampung orang buka puasa kan, saling bertukar-tukar tu makanan tu. Satu dibalas satu. Jarang satu dibalas dua, dibalas tiga, dibalas 10 lagi lah mana. Kita bagi dia satu bekas makanan, dia bagi kita 10 bekas makanan. Tak ada yang macam tu. Tapi Allah Ta'ala balas kita setiap kebaikan kita buat tu. Itu 10 tu minimum, bukan maksimum. Allah boleh bagi lebih lagi. Dan memang dalam keterangan Quran dan hadis, Allah bagi lebih. Lagi ikhlas kita beramal tu kan lagi ikhlas ni tuan-tuan tahu ikhlas ni dia macam baking powder. Kan baking powder tu tepung penaik ataupun yeast ataupun ragi tu kan, adunan yang sedikit tu jadi besar akhirnya. Kerana ada ragi, ada yeast, ada tepung penaik, baking powder. Jadi ikhlas itu menyebabkan amalan kita tu hasilnya jadi lumayan, jadi besar. Allah nilai hati kita tu ikhlas tak ikhlas. Innahu alimun bidzati sudur. Semuanya Allah Ta'ala mengetahui apa yang terkandung dalam dada. Kerana Allah itu Al-Alim. Ayat Quran yang saya baca ni adalah huraian kepada nama Allah Al-Alim. Allah mengetahui apa yang Allah tahu. Salah satunya innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu yang apa dalam hati kita. Belum sempat kita cakap. Belum sempat kita berdoa. Belum sempat jadi ayat, jadi perkataan, jadi ucapan, jadi doa, jadi permohonan. Allah dah tahu dah. Bila Allah tahu? Allah tahu sejak azali. Bukan Allah baru tahu waktu kita menyebut, waktu kita berdoa, waktu kita berzikir itu. Sejak azali dah Allah tahu. Ya, itulah pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi nama-nama seperti Al-Bar, Ar-Ra'uf itu terangkum dalam sifat, merujuk sifat Jamaliyah. Kemudian sifat Jalaliyah ni sifat kehebatan. Yang sebenarnya sifat Jamaliyah ni menimbulkan harapan, menimbulkan gemar. Kalau sifat Jalaliyah ni menimbulkan rasa gerun kita kepada Allah. Dan memang kita nak terbang, mesti ada dua sayap. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, rahimahullah ta'ala dalam kitab Perisai Beriskan Mukallaf. Kalau kita nak terbang kepada Allah, nak sampai kepada Allah Ta'ala, kena ada dua sayap. Sayap takut, sayap harap. Sayap takut, sayap harap. Khauf war raja. Raghbah war rahbah. Targhib, tarhib. Mesti ada dua sayap. Sayap takut. Sebab takut ni akan mendorong kita meninggalkan maksiat. Manakala harap pula akan mendorong, menarik kita kepada ketaatan. Jadi dengan itulah kita akan sampai kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan yang Allah larang, pergi kepada yang Allah suruh. Itu kan hasil daripada perasaan takut dan perasaan gemar dan gerun. Takut dan harap. Tapi macam mana nak timbulkan takut? Macam mana boleh timbul takut ni? Sifat Jalaliyah. Bila kita mempelajari, memahami, mengimani, menghayati nama-nama Allah yang merujuk di sifat Jalaliyah ni, kita jadi gerun, jadi takut. Bila kita mempelajari, memahami, mengimani dan menghayati nama-nama Allah yang merujuk di sifat Jamaliyah ni, timbul rasa gemar, rasa harap. Contohnya Allah itu At-Tawwab, Maha Pengampun, Ar-Ra'uf, Maha Pembelas. Itu sifat Jamaliyah. Kita jadi sonok, jadi apa? Jadi gembira, jadi gemar, ya. Kita tertarik kepada ketaatan. Ya, kita tertarik untuk bertaubat, kita tertarik untuk beramal soleh. Tapi kalau sifat Jalaliyah tadi, seperti nama Allah Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Muntaqim, ya, itu akan menolak kita pada dosa. Sebab kita takut, kita tinggalkan dosa. Kerana dosa itu mengundang kemurkaan Allah kan. Nah, itu panggil sifat Jalaliyah. Sifat Jalaliyah, sifat kehebatan adalah sifat yang berkaitan dengan keperkasaan, kekuatan, keagungan dan keluasan. Ya. Nama-nama Allah, Asma'ullah Al-Husna menunjukkan sifat-sifat tersebut. Ada nama-nama Allah yang merujuk pada sifat Zatiyah, ada yang merujuk pada sifat Fi'liyah, ada yang merujuk pada sifat Jamaliyah, sifat Jalaliyah. Dan ada juga nama Allah yang merujuk pada dua sifat sekaligus.
Nanti sampai masa kita belajar kita akan tahulah. Cuma hari ini kita ambil istilah dulu supaya sebagai persediaan awal kan. Baik, hal ini dapat dipahami dengan merujuk pada contoh yang berikut. Saya berikan contoh di sini. Contoh sifat zatiah ni ya dapat dirujuk nama Allah Ta'ala Al-Alim yang maha mengetahui itu merujuk pada sifat zatiah. Kenapa ini saya jadikan contoh? Balik pada sifat zatiah tadi. Sifat zatiah ni sifat yang dirujuk pada Allah dan bukan sifat sebaliknya. Jadi kita kata Allah ni ada sifat maha mengetahui. Boleh tak kita sifatkan Allah sebaliknya? Iaitu Allah tidak mengetahui. Dengan kata lain Allah Ta'ala jahil. Ada perkara yang tersembunyi pada Allah Ta'ala. Ada perkara yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Boleh tak kita kata sebaliknya? Tak boleh. Kita tak boleh kata Allah tidak mengetahui. Mana boleh Allah tidak mengetahui? Segala-galanya Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Tu ayat selalu kita dengar, selalu kita baca. Allah mengetahui setiap perkara. Tadi yang saya baca di awal kuliah tadi kan. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Ujung ayat tu menyatakan sifat Allah ni Allah tahu. Pengetahuan Allah itu merangkumi segala-galanya. Sebab itu kalau kita belajar pengajian sifat 20, saya pun dah ada bahas dulu. Sifat ilmu tu kan. Sifat ilmu ni dia ada bidang dia. Bidangnya, jenis bidangnya ialah inkishaf. Inkishaf ni maksudnya tembus telus. Segala-galanya terdedah pada Allah. Tutuplah pintu, tutuplah tingkap. Buatlah perkara tu di dasar lautan. Buatlah perkara tu di planet yang jauh. Buatlah perkara tu di tempat yang gelap. Buatlah perkara tu di dalam hutan. Di dalam bilik yang bertutup. Sampai kan orang lain tak lihat. Tapi Allah lihat. Allah tahu. Jadi kita tak boleh kata sebaliknya. Jadi bila tak boleh kata sebaliknya, kita tak boleh kata Allah tidak mengetahui. Maknanya, mengetahui itu adalah sifat zat. Sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Dan tak boleh disifatkan sebaliknya. Jelas ya? Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari. Okey. Habis semua Allah tahu. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fis samawati wala fil ard. Sungguhnya Allah Ta'ala ni tidak ada sesuatu pun di langit atau di bumi tersembunyi pada Allah Ta'ala. Bahkan dalam, ini ayat ni semua menghuraikan nama Allah Al-Alim. Baik itu saya berulang kali kata, kalau tuan-tuan serius nak mendalami nama-nama Allah ni, kena mendalami Quran. Tapi insyaAllah dalam kuliah Asma Allah Husna ni, bila saya menghuraikan nama-nama Allah tu, saya akan petik banyak ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kerana Imam Syafi'i kata, wa jami'us sunnati syarhun lil Quran wa jami'ul Quran syarhun li asma'illahil husna. Seluruh sunnah merupakan huraian pada Quran. Seluruh Quran merupakan huraian pada nama-nama Allah. Jadi saya nak petik satu lagi ayat tentang yang menghuraikan nama Allah Al-Alim ini, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Ini satu pada ayat lah. Daun yang gugur buat Allah tahu. Tuan-tuan tahu tak daun gugur kat tepi rumah tuan-tuan hari ni? Berapa helai gugur? Apa jenis daunnya? Bila daun tu gugur? Tuan-tuan tahu tak? Boleh tak jawab soalan saya ni? Tahu tak? Di tepi rumah kita ada pokok kan? Hari ni daun gugur tahu? Bila gugurnya, berapa banyak daun gugur? Apa jenis daun yang gugur? Berapa lama dia gugur tu kan? Dia nak sampai ke bawah tu berapa lama? Berapa second? Kita tak ada pengetahuan tu. Itu daun gugur tepi rumah kita. Ni daun gugur di dalam hutan belum, hutan daun rompin, hutan Kongo, hutan Amazon. Lagi kita tak tahu ya tak? Allah tahu. Jadi bila kita faham begitu kan, dia naik bulu roma tuan-tuan. Ni
orang kita, masyarakat kita ni naik bila rumah boleh sebut hantu. Wa idza zukira, itu dalam Quran Allah Taala sebut innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Satu bersifat orang beriman ni, dia ada tanda orang beriman tu. Nak kenal, kalau tengok ada sumbu itu badak. Kalau tengok ada gading tu gajah. Kalau tengok orang tu bila disebut nama Allah dia gementar hatinya, itu tanda dia orang yang beriman. Dalam suratul Anfal, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Semuanya orang beriman bila disebut Allah, bila disebut nama Allah, sifat Allah, hatinya gementar. Ya, ada getaran-getaran rohani di situ. Ada sentuhan. Touching, ya, ada sentuhan, ada feeling. Bila kita tahu Allah tahu, sampai macam tu sekali Allah tahu, daun gugur Allah tahu. Kita nak sorok kat mana? Perbuatan jahat kita nak sorok macam mana? Daun pun Allah tahu. Tak, artinya tak ada yang tersembunyi. Saya pun dah sebut minggu lepas kan, kepentingan ayat kursi untuk memahami nama Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini juga ayat ni menjadi huraian kepada nama Allah Al-Alim. Allah mengetahui, tara mana Allah mengetahui? Allah mengetahui apa yang telah, sedang dan akan berlaku. Itu maksud ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Menurut Imam Ibn Katsir, rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Ibn Katsir, ketika dia huraikan ayat yang saya baca ayat kursi ni, dia kata dalilun ala ihatati ilmihi ta'ala bi jami'il kainat madhiha wa hadira wa mustaqbaliha. Ayat ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum tu menjadi dalil Allah mengetahui segala kejadian telah dan sedang dan akan. Macam mana kita nak suruh orang ambil rasuah, dia dengan pemberi rasuah. Dia tengok kanan, tak ada siapa tengok ni. Dia pun minta suapan. Dia lupa Allah tengok, Allah tahu. Orang tak tahu, Allah tahu. SPRM tak tahu, Allah tahu. Sebab itu, kalau orang tu yakin dengan nama-nama dan sifat Allah, dia akan jadi tertib hidupnya, akan jadi baik, akan jadi berdisiplin. Sebab dia tahu Allah tahu dia. Orang tak tahu Allah tahu dia. Dia nak suruh macam mana, dia tak. Mungkin dia boleh suruh pada SPRM, tapi dia tak boleh suruh pada Allah. SPRM tak tahu. Tapi Allah tahu. Sebab itu manusia ni kadang-kadang terkikial. Macam mana nak hapuskan rasuah, jenayah. Ya. Sebenarnya manusia ni mesti dididik dengan iman. Kalau kita pasang CCTV dalam bangunan, mungkin orang tak buat jenayah di situ. Tapi kat tempat yang tak ada CCTV, dia buat jenayah. Kalau kita pasang keyakinan dalam hatinya kepada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, letak di mana pun. Kalau dia faham Allah itu Al-Alim, bukan faham, yakin. Keyakinan tu pula bertingkat-tingkat kan. Daripada ilmu yaqin kepada ainul yaqin kepada haqqul yaqin. Jadi kalau dia yakin Allah itu mengetahui, itu sudah cukup mengekang dia daripada jenayah dan rasuah. Ya, jadi sebenarnya kita nak jadikan masyarakat, nak pulihkan masyarakat ni, dia tak madai dengan undang-undang, dia kena dengan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan akidah. Antaranya pendidikan akidah itu sangat penting. Ya. Sebab itu ada riwayat daripada sahabat yang mengatakan, dia kata ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Quran. Ada juga riwayat ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-halal wal haram. Mula-mula kami belajar iman dulu, kami tak belajar hukum dulu. Sebab kalau orang tu dia tahu hukum pun, tapi kalau dia tak kenal yang menurunkan hukum tu, sebab itu dia tak respect. Dia tak ada rasa taat, hormat dengan hukum tu. Sebab dia tak ada rasa hormat taat kepada yang menurunkan hukum. Jadi sebab itu insan ni perlu disemai dengan iman ni, perlu diperkenalkan kepada Allah dulu. Bila dia kenal Allah, barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Kata Raja Ali Haji dalam Gurindan 12. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.
Kalau dia dah kenal Allah, sifat-sifat Allah, Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat, maka apa yang Allah buat, apa yang Allah suruh takkan dia berani tinggalkan. Apa yang Allah larang takkan dia berani buat. Allah tahu kan. Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. As-Sami', Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Ini pendidikan yang sangat penting kepada manusia, lebih-lebih lagi pada kanak-kanak. Kan melentur bulu biarlah daripada rebung. Jadi pendidikan macam ni kena tanam. Jangan takutkan dengan hantu. Ni kadang-kadang ada mak bapak tu dia nak bagi anak dia senyap, diam. Anak menangis. Orang perak kata ngobak. Dia takut-takutnya dengan hantu. Ma'rifatul hantu lebih daripada ma'rifatullah. Ini pendidikan yang salah, cara yang salah. Kata Syaqi Al-Balkhi, dia kata, "Law anna rajulan 'asha 200 sanatin la ya'rifu hadhihi al-arba'ah lam yanju." Andainya orang tu boleh hidup sampai 200 tahun sekalipun, tapi kalau dia tak kenal empat perkara ni, dia tak akan selamat. Apa dia? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nafsi. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian, wa ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Kemudian, wa ma'rifatu amrillahi wa nahihi, mengenal perintah Allah dan larangan Allah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wa ma'rifatu aduwillahi wa aduwin nafsi, mengenal musuh Allah dan musuh diri. Jadi pertama-tamanya mengenal Allah. Tak kenal Allah, tak selamat. Sebab itu, sekali dah Allah bagi kita kenal dia, sekali dah Allah bagi kita iman, pertahankan iman itu. Jangan sampai iman itu tercabut, terbatal. Imam Syafi'i kata, "Lau sya'a an tasla jahannam khalidan, maka alhama qalbaka tauhida." Seandainya Allah hendak kamu kekal dalam neraka jahanam, tentu tak diilhamkannya tauhid pada kamu. Dah sekali Allah ilham pada kita, dah sekali Allah bagi tauhid pada kita, makrifat pada kita, kena jaga. Dan saya teringat satu kata-kata lah, kata-kata ulama. Kadang-kadang orang tak nampak kaitan dia. Tapi penting sebenarnya. Macam adab, soal adab. Ini penting. Dia ada kaitan dengan makrifat. Sehingga kan ada ulama kata, "Man tahawana bil adabi, uqiba bihirmani sunani. Wa man tahawana bis sunani, uqiba bihirmanil faraid. Wa man tahawana bil faraid, uqiba bihirmanil ma'rifah." Siapa meremehkan adab, akhirnya dia akan tinggalkan yang sunat. Terhalang pada yang sunat. Siapa yang meremehkan sunat, lama dia akan terhalang daripada, dia akan jauh daripada yang fardu. Bila dia jauh daripada yang fardu, bila dia remehkan fardu, maka dia terhalang ataupun dia jauh daripada makrifat. Sebenarnya lagi kuat orang tu beramal, itu tanda makrifat dia kuat. Kalau cakap pasal makrifat tinggi melangit, tapi semayang tidak, puasa tidak, ada golongan yang macam tu kan, kita tengok dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Kita kena sayang mereka. Kesian. Ini bila kita belajar nama Allah Ta'ala Al-Hadi, ulama menyatakan bahawa kita mesti meneladani nama takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Kita kena jadi pembimbing lah orang-orang yang macam ni, kita dekati, kita bimbing dia sebab dia dah salah jalan. Jadi nama-nama dan sifat Allah tu kita teladani. Allah Al-Hadi, Maha memberi petunjuk. Kita bukan maha petunjuk, kita boleh menerangkan supaya jadi sebab dia dapat petunjuk. Itu watak Al-Hadi minal ibad. Manusia yang berwatak Al-Hadi. Meneladani sifat Allah Al-Hadi. Dan juga kita kena kasihan. Sebab Allah kan Ar-Rahim, Allah Ar-Rauf. Kita kena simpatilah orang yang sesat, yang salah. Ada orang bercakap bab makrifat ni bukan main tinggi, tapi syariat dia tak jaga. Kalau dia betul kenal Allah, dia takkan remehkan syariat. Kan syariat tu datang dari Allah. Sebab itu saya sebut 2-3 kali sebelum ni, kata-kata Atabatul Ghulam. Kata Atabatul Ghulam kata, "Man arafallah ahabbahu, wa ma ahabballah ata'ahu." Sesiapa kenal Allah, dia akan cinta kepada Allah. Dan siapa cinta kepada Allah, dia akan taat kepada Allah. Apa tanda dia cinta kepada Allah, dia taat. Tapi macam mana nak cinta kalau tak kenal? Kena daripada makrifat datangnya
Mahabbah datangnya kasih, daripada kasih mahabbah itu datangnya taat. Ya, daripada ma'rifah kepada ma'rifat, kepada mahabbat kepada taat. Itu dia punya step dia. Kenal dulu, daripada kenal datang cinta, daripada cinta tu orang bercinta ni apa kendak kekasih dia akan buat. Kan ada orang bercinta macam tu. Tu yang Imam Syafi'i kata, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau cintamu tulus benar, kamu akan taat kepada kekasihmu. Itu tandanya. Tapi kalau kita tak ikut cakap kekasih kita, bukan cinta lah tu sebenarnya. Cinta palsu, mulut je cakap cinta. Jadi kalau sembang bab makrifat tinggi-tinggi pun, tapi kalau syariat kita tak jaga, kita langgar, itu bukan tanda kita kenal Allah. Ya. Jadi kembali kita kepada ini, minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi sifat zatiyah contohnya Al-Alim, itu nama Allah yang merujuk pada sifat zatiyah, Maha mengetahui. Sifat fi'liyah Al-Ghaffar. Kenapa Al-Ghaffar yang Maha Pengampun ni merujuk pada sifat fi'liyah? Sebab Allah boleh mengampun, Allah boleh tidak mengampun. Bukan mesti Allah ampun. Dan bukan mustahil Allah mengampun. Wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampun siapa yang ia kendaki. Ada yang orang yang tidak Allah ampuni, orang yang syirik Allah tidak ampuni. Kekal dalam neraka. Jadi maknanya kalau kita sebut Allah ini Maha Pengampun, Allah mengampunkan dosa, Allah boleh juga sebaliknya tidak mengampuni dosa. Sebagian orang. Jadi ini sifat fi'liyah. Bila boleh sebalik, itu sifat fi'liyah. Dia berbeza dengan mengetahui. Mana boleh kita kata Allah tidak mengetahui? Tak boleh. Itu sifat zatiyah. Kemudian sifat jamaliyah ialah contohnya Ar-Ra'uf. Ini contoh tuan-tuan. Kalau nak senaraikan semua dalam ni banyaklah. Tak cukup ruang. Ini sekadar contoh. Nanti kita akan apply. Knowing is not enough. We must apply. Dia kata seorang tokoh, dia kata tahu je tak cukup, kita kena aplikasi. Jadi nanti insya-Allah bila tuan-tuan dah faham ni, bila saya mula mengajar nanti huraian nama Allah satu persatu, bila saya sebut istilah ni tuan-tuan, kita akan apply. Ni nama Allah yang ni merujuk pada sifat apa? Al-Qudus merujuk pada sifat apa? As-Salam merujuk pada sifat apa? Al-Aziz merujuk pada sifat apa? Ya. Ad-Dar yang menjadikan mudarat merujuk pada sifat apa? An-Nafi' yang menjadikan manfaat merujuk pada sifat apa? Satu persatu insya-Allah kita akan bahas. Ini sebenarnya cara belajar nama Allah yang diajar oleh para ulama kita yang terdahulu. Kaedah, dia ada kaedah. Dia bukan boleh pakai fikiran sendiri, dia ada kaedah. Dia kena belajar kaedah ni. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, saya tak masuk lagi huraian nama-nama Allah satu persatu. Betul tak? Mungkin kalau kuliah Asma Allah Husna yang lain, mungkin dia dah terus huraian nama Allah. Tapi kita tak boleh macam tu sepatutnya. Dia setiap ilmu ni ada kaedah. Itu sebab saya berulang kali kata kena ambil pada guru. Kena talaqi, kena ada kitab muktabar. Barulah kita, laluan kita tu betul. Kita naik ikut anak tangga kan, anak tangga pertama, anak tangga kedua. Kalau tak ikut anak tangga pertama, terus nak lompat anak tangga kelima, ada risiko, takut jatuh. Jadi, masuk rumah ikut pintu. Nak naik ke atas tu, naik anak tangga pertama, kedua. Jadi ikut tertib. Step by step. Ya. Langkah demi langkah. Bukan boleh juga nak ajar terus huraian nama Allah, boleh, tapi takut tak tahu ujung pangkal lah. Tak tahu nak pegang apa kan, ini sifat apa, ni sifat apa, tak tahu. Ya, jelas tak ya tuan-tuan dan puan-puan? Baik, sifat jalaliyah ni contohnya, sifat jamaliyah Ar-Rauf, Allah ni Maha Pembelas. Firman Allah Ta'ala, Innallaha bin-nasi la-raufur rahim. Allah Ta'ala Maha Pembelas. Lagi Maha Pengasih kepada manusia. Sebab itu, tuan-tuan mesti pernah sembahyang jamak, tapi dalam PKP ni tak adalah jamak qasar. Kalau PKP pun jamak qasar, aku pun. Jangan pula ada, saya buat jamak qasar waktu PKP. Jamak qasar apa? Radius.
boleh bergerak dalam radius 10 km. Tapi ini saya cerita sebelum PKP dan selepas PKP lah, tuan-tuan bermusafir kan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Allah Taala berfirman, bila kamu jalan ke bumi, kamu boleh qasar, pendek, ringkaskan solat. 4 rakaat jadi 2. Bahkan boleh jamak pula. Ini dipanggil apa istilah? Rukhsah. Rukhsah ni kelonggaran. Kelonggaran ni siapa yang bagi? Allah. Kenapa Allah bagi? Allah Ar-Rauf, dia Maha Pembelas. Allah tahu kemampuan kita. Kita ni ada keterbatasan. Kalau berjalan jauh ni, masa terhad, letih, ada risiko. Jadi Allah bagi keringanan sebab bila ada kepayahan, Allah bagi keringanan. Kenapa? Sebab Allah Ar-Rauf, Maha Pembelas. Jadi ini kadang-kadang orang tak nampak, di sebalik hukum tu ada nama Allah, sifat Allah. Dia bukan semata-mata habis dekat hukum. Oh, ni waktu bulan Ramadan, orang sakit boleh buka puasa. Habis kat hukum tak. Sebenarnya, di sebalik hukum tu ada Allah, ada nama Allah. Yang bagi keringanan tu Allah. Orang sakit boleh buka puasa, orang musafir boleh. Jamak qasar itu Allah. Allah yang bernama Ar-Ra'uf, Maha Pembelas. Sebab Allah belas kasihan kita lah dia bagi kelonggaran, keringanan. Ya? Kemudian sifat Jalaliyah tu contohnya Al-Qawi yang maha kuat. Jadi sifat Jamaliyah ni tadi, ialah bila kita tahu Allah tu Ar-Ra'uf kan, kita jadi seronok, jadi suka, jadi nak, jadi gemar, jadi harap kan. Itulah kesan sifat Jalaliyah tu, sifat Jamaliyah tu. Sebab itu nama-nama Allah ni ada menimbulkan rasa gerun, ada menimbulkan rasa gemar, ada menimbulkan rasa harap, ada menimbulkan rasa takut. Dan kesannya apa tadi? Saya ulang balik. Perasaan takut itu akan menolak kita jauh daripada maksiat. Perasaan gemar, harap itu akan menarik kita kepada taat. Itulah dua sayap untuk terbang kepada Allah, untuk sampai kepada Allah. Takut dan harap, gemar dan gerun. Kesan daripada berinteraksi dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir sifat Jalaliyah. Jalaliyah ni kehebatan. Dia menimbulkan rasa gerun. Contohnya Al-Qawi. Inna Allah laqawiyyun aziz, firman Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah tu benar-benar maha kuat lagi, maha perkasa. Berani ke kita nak? Orang kuat kan kita tak berani nak lawan. Ini kan Allah. Allah ni bukan kuat fizikal. Ya? Kekuatan Allah tu bukan kekuatan fizikal. Tak boleh tak ada tandingan. Ya. Allah Ta'ala ni, tak ada siapa boleh kalahkan Allah. Wallahu ghalibun ala amri. Jadi, silaplah kalau kita nak melawan Allah. Silaplah kalau kita nak menyanggah Allah. Kerana Allah tu maha kuat, Allah boleh hapuskan kita, Allah boleh seksa kita, Allah boleh hukum kita. Serta merta boleh, bertangguh pun boleh. Terpulang kepada dia. Jadi kan timbul rasa gerun tu. Takut kita nak buat. Jadi itulah kesan dia, tuan-tuan. Jadi sekadar itu pada malam ini, mudah-mudahan kita semua dibukakan oleh Allah Ta'ala Al-Fatah pintu ilmu dan pintu kepahaman. Sehingga kita dapat memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Dan dapat kita menghayatinya. Ya. Jadi sekadar itu pada malam ini, kalau ada soalan, silakan. Kalau ada, nanti saya tengok kok ada soalan. Kalau tak ada, Tul, Assalamualaikum Ustaz. Kita boleh berhenti lah kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak tanya, tanya dua soalan Ustaz. Maaf kalau ada macam berkenaan sangkut-sangkut tadi apa yang Ustaz cakap. Tadi ada kata Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pengampun. Ya. Tapi Ustaz pun ada kata tadi yang kesalahan yang paling tidak boleh diampuni adalah syirik. Jadi apa maksud di balik Maha Pengampun tu? Saya masih belum jelas. Itu yang pertama Ustaz ya. Boleh saya teruskan ke atau Ustaz nak jawab yang ini dulu? Saya jawab yang ini dulu ya. Okey. Baik, bila kita kata Allah tu Maha Pengampun, sebab Allah boleh ampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sebenarnya Allah Ta'ala, mungkin ada orang dia buat dosa bukan sikit. Kalau setengah ulama nak bagi kita faham tentang dosa ni, bayangkan satu dosa baling satu batu, satu dosa baling satu batu.
Sekarang ni batu tu dah sebesar busut atau bukit dah kot. Kalau kita renung-renungkan balik dosa kita tu, tak ada harapan ni. Tak mungkin Tuhan ampun. Banyak sangat, dah bergunung dosa dah. Tapi Allah Al-Ghafur, dia Al-Ghaffar. Sebagian ulama mengatakan Al-Ghafur ini sebesar mana dosa pun Allah boleh ampun. Al-Ghaffar pula berulang-ulang kali Allah ampun kita, bukan sekali. Itu yang kata Maha Pengampun tu. Maha Pengampun ni dia ada dua. Satunya berulang-ulang kali Allah mengampuni. Sebab kita buat dosa bukan sekali, banyak kali. Tu kata Maha tu. Bukan sekadar pengampun, Maha Pengampun. Kenapa? Berulang-ulang kali Tuhan ampun. Kemudian Al-Ghafur, itu Al-Ghaffar. Kalau Al-Ghafur, sebagian ulama kata sebesar mana dosa. Kan ada dosa-dosa besar. Dan ada dosa yang dikategori sebagai dosa-dosa besar. Kalau kita baca buku Imam Az-Zahabi, Al-Kabair, senarai dosa-dosa besar tu rupanya bukan satu dua, berpuluh-puluh dosa besar. Dah bayangkan kalau kita buat belaka dosa-dosa besar tu kan. Mungkin akan timbul putus asa. Tak ada harapan, banyak sangat dosa ni. Tapi Allah Ta'ala kata, Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sebab itu ada seorang apa tu? Ada satu orang ni, dia tak nak masuk Islam. Sebab dia kata dosa dia zaman jahiliah. Apa dosa dia buat? Semua dia buat. Berzina, minum arak, bunuh orang. Tapi bila turun ayat tadi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Bila turun ayat ni menyatakan Allah sudi mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik lah. Jadi dia sebenarnya dosa syirik ni syahadah semula lah. Beriman, Allah ampunkan. Kalau kita dah bertaubat, dah betulkan akidah, dah bersyahadah, Allah ampunkan. Sebab itu ada kaedah kata al-Islam yajubu ma qablahu. Bila kita meluk Islam, orang yang syirik, yang kufur ni, bila dia bersyahadah tu maknanya dia masuk Islam lah. Dia masuk Islam semula kalau sebelumnya tidak kan. Terhapus dosa yang sebelum tu. Kan itu Al-Ghaffar, Ghafur, Maha Pengampun Allah tu. Sebenarnya syirik tu pun ada peluang. Tapi bukan sekadar bertaubat. Kena bersyahadah. Kena beriman semula. Nampak jelas tak? Okay, jelas tak? Namun, dalam realitinya ada juga orang yang Allah tidak ampunkan. Kerana dia tak bertaubat dan tidak beriman bersyahadah. Contohnya Abu Lahab kan? Itu jelas dalam Quran. Tabbat syada Abi Lahabin wa tab. Fir'aun itu jelas. Ini orang yang Allah tidak ampuni. Jadi sebab itu dikatakan mengampun itu sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Sebab Allah boleh disifatkan sebaliknya. Allah boleh mengampun, Allah boleh tidak mengampun. So kena ayat Quran tadi, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyeksa. Bila menyeksa itu artinya tidak mengampuni siapa yang kehendaki. Tapi Allah tak boleh dipetikai. Jangan pula kita bertanya, kenapa Allah tak ampunkan semua dosa? Kenapa Allah tidak ampunkan semua orang? Itu hak dia yang kita tak boleh persoal. Sebab makhluk ni dia punya. Saya nak bagi contoh mudah. Walaupun contoh ni sebenarnya bukanlah contoh yang elok. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh faham. Saya ada 10 ekor ayam. Boleh tak saya nak sembelih ayam saya? Saya ada 10 ekor ayam. Boleh tak saya nak sembelih ayam saya? Boleh. Boleh tak saya nak lepaskan ayam saya tu pergi makan, petang baru dia masuk ke ban balik? Boleh? Boleh. Ya? Boleh tak saya nak letak sebagian ayam saya tu dalam, orang Perak kata serokap. Serokap ni tempat kurung ayam. Boleh? Kenapa boleh? Sebab ayam tu ayam saya. Boleh tak ada orang datang petikai, kata tak patut, tak adil, zalim kamu ni. Kamu mendiskriminasi ayam ni. Ada yang kamu lepas, ada yang kamu kurung, ada yang kamu sembelih, ada yang kamu bagi pada orang. Tentu saya akan jawab apa? Saudara, siapa pemilik ayam ni? Awak ke saya? Ini ayam saya. Kalau bahasa lebih kasarnya, ini ayam aku lah. Suka hati aku nak buat apa? Kan makhluk ni Allah punya. Terpulanglah Allah nak buat apa. Dia nak ampuni ke, dia tidak ke. Itu harus saja. Itu boleh saja bagi Allah Ta'ala. Bukan mesti Allah ampun, bukan mustahil Allah ampun, harus.
Baik itu balik pada iradat, apa kehendak Allah. Tapi oleh kerana kita tak tahu kehendak Allah terhadap kita, bagaimana Allah nak ampun ke tak, kita mintalah ampun dengan harapan Allah ampuni kita. Ya? Jelas kan? Okey. Jelas, Ustaz. Soalan kedua? Soalan kedua, Ustaz, apa tadi apa sekejap, Ustaz, bagi saya ingat, Tahu? Ustaz. Mungkin boleh bagi peluang dulu lah siapa-siapa yang ada soalan. Okey, baik. Syirik ni macam berbomo ke? Rasa diri berkuasa. Dia syirik ni, nanti saya akan kuliahkanlah tajuk syirik ni. Sebab syirik itu dia ada 6 jenis syirik. Ya? Nak urai malam ni jadi panjang lah. Syirik ni maksudnya mempersekutukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia tak rela, dia tidak reda dia tu dimadukan, dia tu disandingkan, dia tu digandingkan. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW sabda, Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ayu dzambi a'zam, apakah dosa paling besar? Rasulullah SAW bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kau jadikan Allah tak ada tandingan sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Lembu punya susu, sapi dapat nama. Allah cipta kita, kenapa sembah yang lain? Allah cipta kita, kenapa agungkan yang lain? Allah ciptakan kita, kenapa yang lain yang kita taat? Jadi itulah asas kepada syirik itu. Nak faham konsep syirik itu ya. Maksudnya menduakan Allah ya. Menyandingkan Allah, memadukan Allah, itu tak boleh. Tapi huraiannya nantilah, sebab malam ni nak hurai bab syirik itu kan. Takut nanti lewat sangatlah kita habis ya. Okey, tapi insya-Allah. Ya. Ada tadi, ingat dia? boleh. Ingat. Alhamdulillah Al-Wahhab, Allah Ta'ala kurniai ingatan ya. Al-Mu'in, Allah kembalikan ingatan. Ya. Alhamdulillah. Ustaz, tadi kalau tak salah saya ada dengar berkenaan dengan apa, kalau kita mendalami ilmu ma'rifat tentang Allah, maksudnya nanti kalau kita sudah dalami, kita sudah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa takut, kita buat jahat pun kita rasa takut, kita buat ini kita rasa takut. Tapi realiti dalam setengah kita, saya sendiri ataupun masyarakat kita memang ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut bila Allah bagi balasan, tapi bisikan-bisikan keburukan, orang kata nafsu lebih mengatasi. Adakah makrifat tu, ilmu makrifat tu sendiri memang membuatkan kita rasa takut kepada Allah, atau ada benda lagi yang boleh menjatuhkan makrifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bila kita kenal tu timbul keyakinan. Yakin tu sebenarnya datang daripada kenal. Dan tak semua orang yang kenal itu dia timbul rasa yakin ya. Mungkin dia kenal tapi dia tak yakin. Jadi beginilah sebagai contoh kan. Kalau saya letak ular tedung depan awak akan main dengan ular tedung ke awak akan lari? Lari, Ustaz. Kenapa awak lari? Takutlah. Kenapa awak takut? Sebab ular tedung kan berbisa, Ustaz. Awak yakin ke? Yakin. Kalau tengok. Macam mana boleh awak yakin? Kenapa awak yakin? Sebab ular tedung berbisa. Sebab awak tahu, awak kenal sifat ular tu ada bisa kan? Jadi pengetahuan awak tu akan menimbulkan keyakinan. Keyakinan tu dia akan mendorong awak lari. Jadi bermakna kalau orang tu dia tidak terdorong untuk taat, tidak terjauh daripada maksiat, bermakna keyakinannya masih lemah. Keyakinan itu lemah mungkin berpunca daripada pengenalan yang kurang, ya, ataupun yang tidak, dia sekadar tahu tapi dia tidak pupuk pengetahuannya itu sampai tahap jadi keyakinan. Sebab itulah kena selalu diulang-ulang disebut-sebut nama Allah Ta'ala ni supaya akan meresap
Dia bukan lagi sekadar tahu, tetapi dia jadi perasaan. Dia jadi perasaan. Maksudnya itu yang disebut tadi wa idza apa innamal mu'minuna alladzina idza zikrallah wajilat qulubuhum. Orang benar beriman tu boleh sebut nama Allah dia gemetar. Ya. Ada orang dengan nama Allah tapi tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa kan. Jadi sebab itu maknanya keyakinan tu belum tumbuh dengan banyak. Ada dah tumbuh keyakinan tapi belum membesar keyakinan tu, belum memenuhi, belum mantap lagi. Sebab itu keyakinan tu sendiri dia ginilah, dia kita nak sebut tentang yakin ni kan. Kita tengok berjauh ada api, ada asap. Kita kata ada api ni, itu baru ilmu yakin. Kita pergi dekat asap tu nampak api, itu ilmu yakin. Itu ainul yakin. Kemudian kita pergi lagi dekat, terasa bahang dia, itu hakul yakin. Jadi sampai peringkat zauq rasa tu, itulah hakul yakin. Maknanya nama-nama Allah. Sebab itu perjalanan kita jauh. Sebab itu jangan cuma kita belajar dan belajar, berzikir dan berzikir, belajar, berzikir, beramal. Supaya kita bertambah-tambah. Sebab al-iman yazid wa yanqus, iman tu boleh bertambah dan boleh berkurang. Bukan maknanya orang tu dia dah beriman, imannya akan naik, tak turun-turun. Ataupun imannya akan stabil, tak. Sebab itu dalam hadis sebut, apabila kita ni ingat Allah, syaitan lagi. Bila kita lupa pada Allah, syaitan kunyah hati kita. Jadi nak usir hasutan syaitan tu dengan zikir lah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang jauh daripada mengingati Allah, dia tak mengingati Allah. Apa jadi? Allah jadikan syaitan tu sebagai pendamping dia. Jadi sebab itulah kita, bila kita dah belajar Asma Allah Husna ni, kita kena, sebab gini ya, ulama kata, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa cintakan sesuatu, dia akan banyak menyebut. Tapi nak dapat cinta tu kena kenal dulu. Kenal datangnya cinta, cinta datangnya sebutan. Itu sebab banyak lagu-lagu cinta tu menyebut nama-nama wanita kan. Oh Aziza, oh Aziza. Ada saya dengar apa tak lagunya, apa tak. Fatimah lah, macam-macam lah. Jadi hati terkenal, mulut menyebut. Nah, maksudnya dah ada dalam hati dia. Bila dah ada dalam hati tu kan, dia hadirkan. Sebab itu bila kita zikir nama Allah ni, jangan sebutkan mulut, jangan kena hadir. Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Oh, aku cakap jangan sembarang cakap. Allah itu Allah itu Al-Basir, Maha melihat. Aku buat jangan sembarang buat. Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui. Niat jangan sembarang niat. Kita sorokkan niat pada orang, tapi terdedah kepada Allah. Jadi nak sampai kepada itu tu yang itu sebab itu sebabnya para sahabat dulu mereka mempelajari Quran. Dengan tadi saya dah huraikan tadi. Kenapa ada sahabat belajar Quran tu sampai bertahun-tahun? Karena dia nak sampai kepada tahap yang seterusnya. Apatah lagi kita ni yang awam kan. Jadi perjalanan kita jauh. Tapi perjalanan jauh tu bermula dari langkah yang pertama. Ini tuan-tuan masuk kuliah ni dan kuliah-kuliah yang lain ni, ini langkah pertama lah. Tara ahli sufi pun dia ambil masa bertahun-tahun untuk sampai tahap tara kita ni jauh lah. Tapi kita jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita kadang-kadang terlalai, kadang sedar, kadang lalai. Tetapi tali itu jangan lepas. Tali itu jangan lepas. Tali tauhid itu jangan lepas. Biarlah kita dah ditolak oleh ribut maksiat, oleh ribut dosa tu. Tapi tali tauhid tu kita jangan lepaskan. Boleh faham ya? Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ustaz, saya kurang jelas kira berbeza sifat zatiah dengan sifat okey. Dia sifat zatiah ni ada yang juga merupakan sifat jalaliyah. Itu yang saya katakan tu. Ada nama-nama Allah tu yang boleh merujuk pada sifat
Dua sifat sekaligus. Sekaligus dia sifat zatiyah, sekaligus dia sifat jalaliyah. Ya. Macam Al-Alim tu kan, Al-Alim tu dia merujuk pada sifat zatiyah. Sebab kita tak boleh kata Allah tidak mengetahui, Allah mesti mengetahui. Itu sifat zatiyah, Al-Alim maha mengetahui. Dan juga sekaligus sifat jalaliyah Al-Alim tu. Dan kalau Allah tahu, takkan kita gerun, rasa gerun, takut. Tahu lah ni aku nak buat ni. Nampak? Kehebatan Allah tu kan, kalau Allah boleh tahu segala-galanya kan hebat tu. Itu jalaliyah. Jelas tak yang bertanya tu ya? Jadi ada sebahagian nama Allah tu yang merujuk pada dua sifat sekaligus. Sekaligus dia sifat zatiyah dan juga jalaliyah. Sekaligus sifat zatiyah dan sifat jamaliyah. Okey ya. Nanti insya-Allah apa tu yang Zainul Rozida ni insya-Allah saya akan uraikan tentang masalah syirik itulah, kena ada satu tajuk yang khusus lah sebab panjang nak uraikan syirik. Tapi syirik itu itulah lembu punya susu sapi yang dapat nama ya. Allah yang cipta kita, kenapa sembah yang lain? Kenapa agungkan yang lain? Kenapa taat kepada yang lain? Itulah asal dari syirik itu. Wallahualam. Jadi sekadar itu. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Inna Allah lahadil ladhina amanu ila siratim mustaqim. Semuanya Allah Ta'ala itu benar-benar memberikan petunjuk kepada orang yang beriman. Jadi serulah Allah Ta'ala yang bernama Al-Hadi supaya dia memberikan kita, sebenarnya hari-hari kita seru dia dengan ihdinas siratal mustaqim. Itu doa kita kan, semoga Allah bagi petunjuk kepada kita. Cuma petunjuk tu dia ada kaitan dengan nama Allah Al-Hadi. Jadi bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya hidayah tu datang kepada Al-Hadi. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Firman Allah Taala, cukuplah Allah itu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Wallahu a'lam. Sekian. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hikmati wa syur 'alaina rahmatan ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma 'ilmal khaibin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukras sabirin wa tawbatas siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma binuri wajhika alladhi mala'a arkana 'arsyik an tazra'a fi qulubina ma'rifatak hatta na'rifaka haqqa ma'rifatika ma yanbaghi an tu'rafa bih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.